أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel guys. So hari ni kita dah kembali balik hari Isnin. Kalau last week kita cerita pasal waste kan, macam-macam cerita korang dah lalu kat sini, lalu kat sana, macam-macam cerita pelik sebenarnya. Tapi on this week kita akan kembali semula ke satu lagi tajuk yang Acap rasa benda ni juga diminta dekat social media dan juga bahagian-bahagian penceritaan korang lah. Alright, kita akan cerita dengan korang pasal sihir. Kita tahu sihir ni ada macam-macam jenis sihir. Santau lah, orang kata minyak dagu dan sebagainya lah. Tapi hari ni kita akan ceritalah a few story yang disampaikan daripada penonton kepada kita. Alright, so korang layan sampai habis. Yang mana belum join lagi grup Telegram tu, masuk sekarang, okay? Kita dah share macam-macam barang kat dalam tu. Kalau awak terlepas, kita tak tahu, klik link dekat description. Alright, so jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, kita nak cerita tentang cerita yang pertama ni. Cerita yang pertama ni dia berkisahkan benda ni agak rare juga sebab Acap tak pernah lagi dengar tujuan orang yang menyihir ni ataupun yalah menghantar-hantar benda-benda macam ni disebabkan all this thing lah. Alright. So, cerita yang pertama ni pasal seorang pelajar yang belajar dekat satu institut ni. And korang pernah dengar tak? Kalau bukan pernah dengar lah, bila aku rasa dekat semua universiti ada benda ni, which is anugerah dekan. Korang mesti ada satu culture yang di mana setiap tahun muka yang sama je yang naik. Top student ni lah. Alright. So, macam biasalah, kita tahulah orang kalau kata dah naik sampai dekan tu, diorang ni bukan biasa-biasa golongannya. Mungkin diorang tu rajin lebih daripada kita, usaha pun lebih banyak daripada kita, ya tak? Tapi, ini kisah yang dihantarkan oleh Farish berkenaan dengan seorang kawan dia yang ketika itu merupakan seorang top student. Cerita ni cerita lama tahun 2001 yang dihantarkan ni lah. Dia recap balik lah. So, mungkin abang ni pun dah ada anak, dah ada bini dah kan. Alright, so dia kata dia ni ada seorang roommate. Nama dia Akil, okay? So Akil ni dia memang macam aku cakap tadi lah, setiap sem memang muka dia je dekan. Sampailah satu exam awal tahun di mana masa tu sem mereka yang terakhir, which is tahun dua orang yang terakhir duduk dekat universiti tu. Universiti mana dia tak bagi tahu. Cuma dia kata dia dah mula nampak perubahan yang agak ketara kepada Akil. Sebab of course dia kata duduk satu bilik ni Cap, rutin ni semua aku dah tahu. Dia ni keluar pergi mana, makan macam mana, apa semua aku tahulah. Tapi Cap, ada satu minggu tu dia buat aku rasa pelik gila. Dia macam bukan Akil dah. Alright. Akil ni, dia ni seorang yang tak banyak cakap tau. Budak-budak pandai ni dia biasa dalam dunia dia sendiri kan. Dia macam tu. So dia tak adalah kata kecil hati sebab dia pun dah roommate dengan orang ni lama. Tapi dia tak adalah tak bercakap langsung ni kan. Cuma dia ni bukan jenis yang suka bising, suka hura-hura. Tak, Akil ni macam dia buat hal dia apa semua. Tapi Cap, dalam minggu tu Cap, Akil ni dia macam banyak kali datang dekat aku untuk macam ajak berborak. So dia agak pelik lah kan. Sebab orang yang bukan macam tu dia buat macam tu. Tapi masa tu aku tak perasan lagi Cap kan. Kawan-kawan biasalah mungkin nak borak ke stress tadi ke. So aku layan dengan dia. Layan. And waktu tu dia ada cakap yang dia ni rasa macam badan dia lesu tau. Lately ni dia kata macam badan dia kena cucuk-cucuk. Macam tu lah dia kata. Kalau dia tak tidur lah terutamanya pada waktu malam, dia akan rasa macam badan dia ni ada jarum cucuk-cucuk. Dia kata macam tu lah. Lepas tu aku pun, yelah as friend, kita nasihatkan lah. Mungkin overdo, overstudies kan. Tidur tak cukup. Kita, macam tu lah benda-benda macam tu. Benda-benda common aku nasihatkan. Tapi dia sendiri mengadu. Dia cakap, tak, aku rasa sakit ni bukan biasa tau. Sebab kalau kata sengal otot ke apa, aku okey lagi. Tapi ini memang sakit macam kena cucuk jarum. Tahu tak? Oh, ya, aku dah berapa malam dah rasa macam ni.
Akil, aku rasa kau kena jumpa ustaz mana-mana lah kan pada waktu tu. So si Akil ni macam yelah tak apalah, besok dia try tanya ustaz lah. Alright. Malam besok tu cap, waktu tu aku macam tak larat nak study. Aku nak tidur awal pada waktu tu. Tapi sebelum aku tidur tu cap, si Akil ni dia tak ada dalam bilik lagi. Macam tu. So aku macam okay tak apalah, dia mungkin study kat luar. Lantaklah, aku pun kemas barang aku, tutup pintu apa semua. And then aku pun letak barang, aku tidur. Aku baring dekat tempat aku tu. Kecap, dalam lebih kurang setengah jam macam tu, aku dengar ada orang buka pintu bilik kita orang. Aku dengar lah pum 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 macam tu. Barang dia, maksudnya dia letak barang lah, tapi dalam keadaan yang sangat rushing waktu tu. Kalau biasa letak barang biasa je kan, tapi dia macam macam tu. Barang-barang tu maksudnya dia nak uara lah, dia uara macam tu. So aku macam tersentak lah. And then aku naikkan kepala aku untuk tengok bahagian luar rumah aku tu. Waktu tu cap, aku perasan si Akil ni dia tengah macam mana nak cakap, dia macam tengah panas tau. Panas, dia macam macam tu lah. Dia macam menggonta-gonta tau. Dia macam tengah panas. And then dia sampai dah nak terduduk. Tapi aku nampak dia macam nak bercakap, tapi dia macam tu. Tapi suara dia tak keluar. So aku pelik lah kan. Aku pun bangun daripada katil tu, buka lampu, aku pergi kat dia. Aku peluk dia, aku tanya dia, kenapa ni Kik? Kenapa Kik? Panas. Dia macam tu waktu tu. So aku baringkan dia dekat atas katil. And then aku nampak dia macam menggonta-gonta. Aku keluar daripada aku punya rumah tu untuk pergi cari orang-orang yang tahu pasal benda-benda Allah ni. Ada seorang member ni memang kenal lah, dia dalam satu aras yang sama, tapi dia kat bawah. Dia kat blok bawah. So kita orang pun turun. And bila dah turun, dah panggil apa semua, panggil lah dalam 2-3 orang kan. Yelah kau nak pegang ke apa. And then kita orang pun naik ke bilik. And sampai je bilik cap, Akil tu tak ada. Waktu tu lagilah serabut kan keadaan tu kan. Yelah of course lah, tadi kita nampak dia ada dalam keadaan macam tu. Lepas tu keluar sekejap je, balik dia dah tak ada. Waktu tu macam tadi kata ada kat sini, mana? Tadi memang ada kat sini. Dia dah cakap dia. And kita orang pun ambil keputusan untuk keluar daripada kawasan tu untuk cari kat mana Akil ni. So kita orang berjalan cap, jalan ke bawah, ke belakang apa semua, and still tak jumpa Akil. Sampailah satu point ni cap, dah lebih kurang sejam suku macam tu dah cari dia. Aku ambil keputusan cap untuk balik ke bilik tu, just in case lah si Akil ni ada dekat dalam bilik lagi. Okay, so kita orang ni 3-4 orang ni naik ke atas semula and masuk ke dalam bilik kita orang. And kita orang masih lagi tak jumpa Akil tu. Kita orang duduk and kita orang baca lah beberapa surah yang ada. And salah seorang daripada diorang ni usulkan kita orang baca surah Yasin pada waktu tu. So aku macam risaulah kawan kan, lepas tu hilang macam ni pula. Malam tu memang dia pelik gila cap. So waktu tu yang seorang budak ni keluar kejap, dia pergi ambil surah Yasin dia. And then angkatlah baca kita orang ramai-ramai. So kita orang Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wa Qur'anil Hakim. Baca sampailah ke pertengahan ayat cap. Bilik tu dalam keadaan yang orang kata sunyi dengan bacaan kami saja. Tiba-tiba kita orang dengar bunyi macam tu, ada ketukan. So kita orang jadi terdiam. And then kita orang cari kat surrounding, daripada mana datang bunyi ni. Tapi yang lead kita orang ni, yang suruh kita orang baca ni, dia buat maknanya dia suruh baca lagi lah. So waktu tu kita orang pun macam Okay, kita orang baca je. And waktu kita orang baca tu cap, towards nak sampai ke ayat yang terakhir tu, bilik tu bau hangit cap. Hangit, macam ada benda terbakar dalam bilik tu. And waktu tu yelah keadaan lagi tak sedap lah. Tadi dah lah bunyi macam tu, bau hangit pula tu kan. And sampailah habis, tutup baca Yasin tu. And then kita orang bercakap, korang bau tak? Bau hangit kan? Tutup pintu tu. Yang kita orang punya lead tu lah, dia suruh tutup pintu. Yang kita orang tutup lah pintu tu. Yang kita orang nak cari mana punca bau hangit tu. Sampailah ke kawasan hujung bilik ni cap, ada satu almari Akil, tapi almari dia tu berkunci daripada luar. And bau datang pada situ.
Kita orang pecahkan loker tu, kita orang buka, kita orang nampak si Akil tu cap ada dekat dalam loker tu, dalam keadaan yang macam dia duduk macam baby duduk tu, yang tu tak, yang dia peluk dia punya lutut tu, dia macam menggigil. Tapi aku nampak kulit dia cap dah jadi hitam, macam kena bakar punya, macam sunburn lah. Sunburn pun tak macam tu, tapi hitam lah kulit dia. Tapi dia macam tak bercakap cap. Waktu tu ialah istighfar lah masing-masing, bawa dia keluar, and dia menggigil apa semua, tapi mata dia cap pandang atas waktu tu. Kita bawa dia keluar, and then ada seorang ustaz ni datang. Ustaz kita orang tu baru sampai. Kita orang bawa dia dekat salah satu kawasan untuk rawatan, and dia masih lagi menggigil cap. And terpaksa pihak kolej pada waktu itu bawa dia keluar. Waktu tu pukul 11 malam macam tu, untuk pergi ke kawasan perubatan yang dekat dekat area situ, and dia orang settlekan cap. Lepas 2-3 hari tak ada khabar berita daripada Akil ni, aku baru dapat tahu yang family dia bagi tahu yang Akil ni terpaksa bercuti sekejap, disebabkan keadaan dia yang orang kata condition dia tak apa nak elok. And lepas pergi berubat tu, pakar perubatan tu sahkan yang Akil ni kena buatan orang cap. Macam tu lah. So aku tak tahulah yang buat dia ni siapa, tapi kita boleh agak siapa. Mungkin lah dia ada berkaitan dengan budak pandai, dekan dan sebagainya. And itulah perkongsian dia. Okay guys, itulah dia cerita yang pertama kan. Kita tak kacau orang pun, kita belajar pandai seorang, kita study untuk diri kita, tapi orang tak suka. Itulah dia, lumrah dia kan. Okay, kita nak cerita pasal cerita yang kedua ni agak menarik juga bagi Acap, sebab cerita ni berkaitan dengan satu kampung yang dia kata cerita ni daripada mulut-mulut orang sebenarnya. And dia ni pun orang kampung sana lah, cuma benda ni tak ada terjadi dekat dengan dia. Maksudnya ini cerita ni jadi dekat kampung dia, tapi dia tak ada kaitan pun dengan cerita ni. Macam tu lah dia nak cerita dengan kita. Alright, so yang hantar ni namanya Apple. Okay, Apple cakap dekat kampung dia ni ada seorang perempuan, Apple, yang berusia 28 tahun, berasal daripada Perak, orang Perak. Dia kata dekat kampung saya cap ada satu kisah yang menyeramkan, di mana pada waktu ini menjadi bualan yang sangat hangat di kampung saya. Wow, okay. Alright. Dia kata dekat kampung dia ni ada seorang perempuan. Bukan setiap kampung memang ada perempuan. Maksudnya dekat kampung ni kisah tentang seorang perempuan ni. Okay. Nama wanita ni Alia. Bukan nama sebenar lah. So Alia ni dia waktu tu orang kampung duk kata kat dia orang macam biasalah orang kampung ni kan, orang kata talk back lah, cakap-cakap belakang, borak pasal Alia ni. Okay, Alia ni dia ada seorang bapa, dan mak dia dah meninggal dunia lah. Alright, so ayah dia ni memang seorang. Ayah dia ni kerja-kerja kampung. Dia macam drama TV2 sikit. Tapi benda ni agak menyerangkan cap. Tapi apa yang kita boleh dapat dekat akhir cerita ni, mungkin kita boleh jadikan dia sebagai pedoman lah. Alright, Alia ni, dia ni tak kata lawa pun tak ada lah. Cuma satu hari tu cap, dia ni datang ke kedai makan yang aku kerja ni cap, dalam keadaan perut dia tu nampak macam orang mengandung. Tapi dia ni belum kahwin. Satu kampung tahu yang dia ni belum kahwin. So aku pun waktu tu cap, aku perhati si Alia ni, aku pun jadi pelik. Bila masa pula dia ni kahwin kan? Kalau kata tak kahwin, macam mana boleh pregnant? Mesti dia ada buat benda-benda lain kan? Waktu tu aku nampak lah orang-orang kampung ada 2-3 makcik-pakcik duk jeling pandang dia. Sebab kita tahulah si anak Pak Su Daud ni, orang kata tak adalah liar mana. Pak Su Daud ni pun kita tahu dia orang-orang masjid. Macam tu lah. And kenapa perut dia nampak macam tu? Kalau nak kata dia nampak gemuk, mesti pipi ke belah-belah bahagian lain nampak sama kan? So besoknya cap, aku datang ke tempat kerja, tempat kedai makan aku tu. Aku dah dengar dah orang dah start bercerita pasal si Alia ni. Yang Alia ni kononnya mengandung anak luar nikah pada waktu tu.
So aku pun jadi macam, yelah aku tak campur sangat pun, aku cuma dengar lah. Dia kata last dia ni keluar daripada rumah seorang orang tua yang ada dekat dalam kampung ni, Haji Mohsin, dia tulis sini lah. Dia keluar daripada rumah orang tu, and benda ni terjadi lebih kurang sebulan lepas. And then top sekarang perut dia membesar. And bila ditanya, bapak dia suruh check pregnancy test apa semua, dia tak mengandung. And yang peliknya pada waktu tu, dia kata tak ada seorang pun nak bawa si Alia ni untuk pergi ke klinik, untuk dapat rawatan lah. Sebab si Alia ni bukannya orang yang senang. So waktu tu dia macam terima je lah apa yang orang cakap. 2 bulan selepas diorang duk cakap cerita pasal diorang ni, aku dapat berita pagi aku masuk kerja tu yang Alia ni dah meninggal dunia kejap. Waktu tu aku jadi pelik lah. Itu cerita pasal mengandung, ini dah meninggal pula. Yang itu membuatkan aku rasa nak tahu apa punca dia ni, apa skandal dia ni kan. So aku pun pergi bertanya dekat ada satu grup pakcik-pakcik ni yang kenal lah dengan Pak Sudaud ni. Anak Pak Sudaud tu meninggal kenapa? Tak tahulah, tak tahu cerita sebenarnya. Tapi orang kata pagi tadi dah jumpa mayatnya terbaring kat dalam bilik tu. Pagi tadi lah. Pagi tadi ni tengah dekat rumah tu, tengah duk urus tu. Kenapa kamu tanya? Tak ada apa, cuma itu pelik lah, katanya mengandung. Yang ni dah meninggal pula. Itulah tu, dah ajal kan. Tak tahu apa, tapi orang kata jumpa dia, perut dia berulat. Dia cakap macam tu. Aku jadi perut berulat? Apa hal pula kan? So waktu tu aku tak tahu kenapa aku terdetik untuk pergi ke rumah Pak Sudaud untuk pergi tengok keadaan ketika itu. Sebabkan tempat kerja aku tu waktu tu, pakcik tu pun, aku pun cakap lah nak pergi melawat kan Pak Sudaud. So pakcik tu pun okey je kan, majikan aku tu. Aku kata aku pergi sekejap je lah, tak adalah sampai orang tu ke bumi. So aku pun pergi ke rumah Pak Sudaud tu Bila sampai kat rumah Pak Sudaud tu, aku nampak waktu tu diorang tengah turunkan tilam yang diorang kata tempat tu lah tempat Alia tidur. Dia buat turun tilam. Apa yang aku nampak atas cadar tu penuh dengan warna coklat And masa diorang buat turun tu, diorang duk kipas-kipas tangan, sebab dekat cadar tu ada beberapa ekor ulat sampah tau yang ada dekat situ, yang melekat dekat benda-benda kuning tu. And aku ada nampak dekat bahagian kaki, kalau kau baring kat ujung tilam tu, ada kesan macam tumpukan-tumpukan darah kat situ. So aku macam, apa jadi ni kan? Apa benda ni kan? So diorang pun bawa turun, and then diorang letak ke tepi untuk cuci, untuk diorang bersihkan apa semua. And keadaan menjadi sayu lah ketika itu And aku waktu tu pergi bertanya kepada salah seorang orang kampung yang berada dekat sana, yang which is orang yang terawal yang jumpa jenazah arwah Alia ni pada waktu tu. Kalau kau nak tahulah, FYI, Alia ni dia ada 3 orang adik-beradik. Dia ni yang bongsu sekali. Abang dengan kakak dia ni kerja luar negeri. And masa aku sampai tu pun, yang 2 orang ni belum sampai lagi. Macam tu lah senang cerita, okay? So aku pun pergi tanya dekat seorang ni, seorang makcik ni, tanya apa jadi, macam mana jumpa kan? Katanya jumpa perut berulat. Lepas tu, biasalah Melayu, mayat kat atas lagi, kat bawah cerita, apa hal? Biasa, tu benda tu biasa. So aku pun tanya dia, kenapa boleh jadi macam ni apa semua kan? Makcik tu cerita, dia kata pagi tu sebenarnya dia nak pergi ke rumah Pak Sudaud ni untuk ambil claim. Pak Sudaud ni kan buat kerja-kerja kampung, so dia nak bagi claim, bukan nak ambil, nak bagi duit lah dekat Pak Sudaud. Bagi-bagi salam, tak ada orang nyaut. And bila dia nak naik, nak ketuk, pintu tu dibuka oleh Alia. Dia tanya nak apa? Ni makcik nak bagi duit ni. Lepas tu dia kata, Alia ni kata sekejap, macam tu. Lepas tu Alia ni pun masuk. Makcik ni pun tunggulah kat tepi tu. Tunggu, nak setengah jam, kawan tu tak keluar-keluar. And waktu dekat luar tu, makcik tu kata dia dah terbau-bau busuk yang ada dekat sekitar rumah tu. So dia jadi macam tak sedap lah. So dia pun panggil lah, Alia, lama lagi ke? Kamu buat apa kat dalam tu? Macam tu. Tapi tak disaut. So makcik ni pun tolak pintu rumah dia tu, and then dia masuk ke dalam rumah. And bila dia berjalan ke depan, sampai dekat bilik Alia tu pintu bilik Alia tu terbuka luas, dan mata dia straight away nampak mayat yang tengah terbaring, terkangkang dekat atas katil tu.
Mulut dia terbuka, mata dia terbeliak cap. Makcik tu cakap macam tu. Perut dia penuh dengan nanah dan ulat-ulat yang ada kat situ. So aku jadi macam, ni apa jadi ni tu? Apa hal boleh jadi sampai macam ni sekali kan? Lepas tu aku pun tanya makcik tu, dia bukan mengandung ke makcik? Tak ada. Yang dia punya perut besar tu bukan mengandung tu, itu busung tu. Sebab tu boleh meninggal jadi sampai macam tu. Dah berbulan rasanya tu dia tak cerita dengan orang. Kita pun salah anggap. Aku waktu tu cap istighfar panjang lah. Tapi Alhamdulillah lah, orang kata proses pengebumian jenazah Alia tu berjalan dengan lancar apa semua. And waktu tu aku banyak berfikir dalam kepala otak aku ni kan, pasal jelah mulut-mulut orang kampung. Yelah, kita salah cakap sampai jadi macam tu. Kita tak tahu apa orang lalu kan. And bila dah beberapa bulan selepas pembagian Alia, ada lagi up cerita guys, yang mungkin ataupun ada yang cakap yang Alia ni telah dihantar sihir kepada dia sampai busung perut dia berbulan-bulan. And arwah ni memang struggle gila untuk sorok perut dia, tapi nak macam mana, dia pun perlu hidup, dia perlu kerja. And diorang kata yang hantar ni adalah seorang orang tua pertengahan usia yang ada datang sebenarnya masuk minang dia beberapa bulan sebelum tu, tapi ditolak. And lepas tu dia jadi macam tu. So macam tu lah cap. Cerita ini ditulis pada tahun 2014 dan dihantarkan kepada kita. So yeah. Okay, alright. So itu cerita yang kedua cap. Yang kedua ni dia agak indirectly lah, tapi bagi aku benda ni agak menarik sebenarnya untuk dikongsikan. Sebab kalau cerita pasal busung ni, kalau korang cari kat Google kan, dia punya picture tu memang Okay, cerita yang ketiga ni pasal kahwin. Biasa kalau kahwin, orang akan hantar sihir. Kita akan cerita pasal sihir pemisah, sihir apa lagi, sihir gelap mata dan sebagainya. Okay, tapi this one, kalau korang nak tahu, ini adalah cerita yang berkenaan dengan minyak dagu. Minyak dagu ni macam kita biasa tahulah. Kalau mana yang korang dah tahu informatif macam mana tutorial nak dapatkan minyak dagu, diorang kata diorang kena carilah mayat-mayat yang dipilih untuk dibakar dagunya sehingga keluar minyak, dan minyak itu boleh digunakan untuk menundukkan target-target yang kita nak. Contoh kita ada crush on him or her, and kalau dia tak layan, kita calik satu kali, bodoh dia ikut awak. Macam itulah lebih kurang. Alright. So cerita pasal minyak dagu ni dihantar oleh seorang isteri, nama dia Soraya, isteri ni. And dia kata, Assalamualaikum macam, ini adalah kisah yang akan nak kongsikan kepada semua pendengar-pendengar di channel ini. Moga-moga korang semua boleh dapat iktibar, dan pengalaman ini akan nak kongsikan khas untuk kamu semua. Okay, cerita ini bermula cap ketika kami sudah pun dikurniakan 3 orang cahaya mata. Satu hari ni cap, suami akak balik ke rumah dengan satu surat tawaran, di mana dia ni ditawarkan untuk naik pangkat, untuk jadi branch manager dekat tempat yang dia kerja tu. Of course lah, naik pangkat, semua benda akan naik, gaji akan naik, and permintaan akak pun akan naik kan. So biasalah, dah happy macam tu. Of course cap, rezeki ni kita orang anggap ini adalah rezeki anak kami yang ketiga yang baru saja lahir pada waktu tu. Okay, dia naik pangkat dalam 2 bulan lebih macam tu cap. Akak dah nampak suami akak ni lain. Sebab okay, kalau dia balik rumah cap, dia akan suka untuk akak tunggu dekat depan pintu. Tapi dalam seminggu straight yang dia balik ni, buka je pintu akak kat depan tu, dia akan cakap macam ni, buat apa sini? Dah tak ada benda lagi kat rumah ni nak buat. Yang berdiri sini kenapa? Tunggu saya balik ni kenapa? Saya balik-balik ni bukan nak tengok muka awak ni, saya penat ni. Macam tu dia cakap. Sebagai seorang isteri cap, perit kalau saya dengar kan. Makan hati. Suami yang 7-8 tahun kita hidup sama tak pernah gitu, tiba-tiba jadi macam tu. Tapi akak macam okey lah, mungkin tempat baru, pressure lain, penat, kepala otak tu baru nak, orang kata gel in dengan situation tu. Tapi cap, keadaan tu makin lama makin pelik. Alright, akak dah suspect yang dia ni mungkin dah ada orang lain belakang akak.
pada waktu tu. Tapi akak go through phone dia, semua tak ada apa-apa. Akak pernah ikut dia pun tak ada apa-apa. Sampai ke office akak pernah ikut dia, tak ada apa-apa. 3-4 bulan benda yang sama cap akak hadap. Dia nak pandang muka akak pun macam dah tak suka dah pada waktu tu. Okay, satu hari tu cap, akak ni terdetik untuk tak tunggu dia balik daripada rumah tu. So akak pun baring kat dalam bilik tu, and then pintu bilik akak ni dia buka. And then dengarlah suami akak tengah orang kata apa, siapkan diri nak tidur, dia pergi mandi apa semua. And then dia baring, and then dia tarik selimut, tangan dia peluk akak. So akak macam okay, best lah. Maksudnya mungkin dia dah sedar yang akak ni mengajuk ke apa kan. Tak apalah, nak cairlah hati ni. Lepas tu akak biarkan je dia peluk akak waktu tu. And dia pun rapat dekat akak, and then dia macam nak bisik something dekat telinga akak. Dia kata, saya rindu kat awak Maria. Jemu. Nama akak apa tadi? Lain kan? Siapa Maria? Waktu tu. So akak macam siapa pula Maria ni? Kan? Pusing lah. Kita pusing, kita tengok suami kita. And bila pusing tengok suami kita, dia terperanjat. Dia lompat daripada katil tu, dia marah kak. Dia kata, kau apa kat katil ni? Kau siapa ni? Macam tu. Sampai macam tu sekali. Lepas tu akak mengaung lah dik. Kan, dah duduk dalam tu, akak dah mengaung apa semua. Cakap lah apa hal, siapa Maria apa semua. Dia kata, Maria tu dengan aku, kita orang memang sama-sama, kau siapa? Dia kata macam tu. Akak macam sampai dah tak kenal lah suami akak tu waktu tu. And waktu tu akak mengaung-ngaung kat dalam bilik tu, dia angkat barang dia apa semua, dia keluar rumah. 5 hari cap dia tak balik. Daripada malam tu lah 5 hari tak balik. And hari ke-6 tu dia balik dalam keadaan yang macam serabut apa semua. Akak nampak dia macam dah ready nak keluar rumah sebab dia tarik luggage dia. Waktu tu akak cakap dengan dia, Jangan buat macam ni. And fikir anak-anak. So waktu tu suami akak ni memang tak pandang akak langsung. Cuma akak cakap dengan dia, kalau nak keluar boleh, malam ni 1 malam je. Saya nak 1 malam terakhir dengan awak. Lepas tu awak nak buat apa, awak buat lah. And suami akak stop. And then kita orang duduk dekat katil tu, and akak tak bercakap pun dengan dia. Akak duduk saja. And hati ni memang nak menangis. And then akak baring, and suami akak pun baring pada waktu tu. Kita orang try nak tidur sebenarnya, and akak cuba lelapkan mata, which is akak dah tahu dah benda ni malam terakhir kita orang macam ni. And tutup mata, and akak pusingkan badan akak untuk peluk suami akak waktu tu. Tapi suami akak ni tak ada apa-apa reaction. Tapi cap, masa akak peluk dia ni, akak bau satu bau minyak yang sangat pekat dekat suami akak ni. Bau minyak, dia bukan bau wangi tau, bukan bau busuk, tapi dia ada satu bau yang kuat tau. Bau minyak, tahu bau minyak macam mana kan? Tapi memang kuat bau tu. So akak macam, apa bau ni kan? And akak tengok dekat belakang dia, abang ni ada kesan warna hitam cap kat belakang ni. Banyak. Bukan kesan gigit. Kesan ni, kesan jari. Sini. Dekat sini ada. Lepas tu akak pusingkan badan abang tu, dekat belakang ada warna hitam semua cap. Lepas tu akak macam, ni apa benda lah ni kan? Sebab kita tahulah suami kita tak ada benda-benda tu. Dia ni sakit ke apa kan? Tapi akak tak cakap apa-apa. And besok tu bangun apa semua, dia keluar pada rumah tu. Habis cap cerita dia. Akak mengadu benda ni kat ayah akak, and dibawa kita orang ni pergi ke satu pengamal perubatan. And then dia bagilah tahu apa yang cerita apa semua. And bila saya cerita tu, orang yang mengubat tu dia kata, yang calit-calit tu adalah kesan calitan untuk pisahkan korang, which is dia gunakan minyak dagu. Waktu tu akak jadi terperanjat. Siapa pula minyak dagu?
Kan, apa hal pula? Akak nak pergi office. Dia ni office baru dia ni. Kita tak kenal siapa. Maria tu siapa? Waktu tu memang hancur lah hatinya. Kan, sebab orang buat kita macam ni. Dan besok tu cap, akak bawa seorang abang akak ni untuk pergi ke office suami. And then tanyalah siapa kat sini, nama staff dia Maria. And paling sakit sekali cap, masa kita orang pergi tu, mereka berdua ni dah keluar outstation dah, menuju ke Borneo pada waktu tu. So after that, akak rasa macam dah fed up. Kita orang ambil keputusan untuk divorce. And sampai sekarang I am a single mom, proud to be a good mom to my daughter and son. So itulah dia guys, kongsian yang dikongsikan. Dia tak adalah nampak hantu, tapi sihir kan. Macam-macam cara. Tapi memang macam tu kalau katakan ni calik tu memang nampak bekas dia. Sebab saya tak ada lah kan. Siapa je nak calik saya? Sorry. Tak ada. Gurau. Okay, kita jumpalah dekat video akan datang. I see you. Assalamualaikum. Bye. Tu, Telegram punya link tu. Pergi masuk cepat. Masuk sekarang. Alright. Tata. Kenapa tak tidur lagi, ha?